السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه المهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayahnya, taufiknya dapat sama-sama kita berada di dalam masjid ini untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dan ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang mendapat keridhaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah durus Ramadan kita pada hari ini ialah berkaitan dengan tajuk doa bagi mereka yang was-was dalam beriman. Doa bagi mereka yang was-was dalam beriman. Was-was adalah salah satu penyakit yang timbul daripada godaan syaitan, dan para ulama rahimahumullah sangat mengambil berat dan sangat menekankan bagi mereka yang mengalami penyakit was-was ini bahawa sesungguhnya supaya mereka ketahui punca timbulnya penyakit was-was adalah kerana syaitan yang menghasutnya, dan syaitan itu adalah musuh manusia yang paling ketat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Yang bermaksud, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak-anak Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembah aku. Inilah jalan yang lurus. Maka musuh manusia yang nyata ini, dia akan menggunakan pelbagai wasilah dalam menyesatkan manusia. Dan antara wasilah yang digunakan adalah dengan mencampakkan perasaan was-was kepada manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nas, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yuwaswis yakni mencampakkan perasaan was-was ke dalam dada manusia. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan was-was syaitan ini adalah seumpama doa untuk mentaatinya ataupun seru untuk mentaati syaitan tersebut dengan perkataan yang halus sehingga sampai kepada mafhumnya ke jantung hati seseorang tanpa dengar suara pun. Itu kata Al-Qurtubi dalam menafsirkan maksudnya. Yakni syaitan ni dia usaha untuk menyeru, mengajak manusia ya untuk mentaati perbuatan-perbuatan ataupun cara-cara syaitan itu. Supaya apa? Supaya memalingkan manusia itu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, para ulama juga sangat mengambil berat mengenai penyakit ini, kerana penyakit ini jika dibiarkan berlarutan boleh menjadi suatu yang lebih kronik, kerana ianya penyakit yang berkaitan dengan hati, penyakit yang berkaitan dengan hati manusia. Bahkan kadang-kadang seseorang itu apabila dia duduk bersendirian, sedangkan dia hanya memikirkan tentang kejadian alam, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ketika itu juga syaitan diambil kesempatan untuk menyuntik hasutannya ataupun racunnya itu dalam fikiran manusia tersebut. Sebagai contoh, dia tengah fikir betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
Dan kita semua tahu, kita semua sedar bahawa segala sesuatu itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sang pencipta yang lain. Maka syaitan diambil kesempatan tersebut untuk menyesatkan orang yang sedang memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan dia timbulkan pertanyaan, dia timbulkan persoalan yang boleh mengelirukan, sehingga akhirnya seseorang itu terjerumus dalam perbuatan syirik. Nauzubillah min zalik. Jadi ini seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadukum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'iz billahi wal yantahi." Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan yang akan mendatangi salah seorang di kalangan kamu dan dia akan menimbulkan persoalan. Dia bertanya, siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang menciptakan itu? Sudah pasti orang yang beriman ni dia akan jawab, Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala sesuatu. Sehinggalah akhirnya dia timbulkan persoalan, habis itu siapa pula yang menciptakan Tuhanmu? Dia akan timbul perkara tersebut. Duduk tak duduk, dia duduk fikir Allah Subhanahu wa taala cipta langit ni indah, cantik, ya, macam-macam keindahan yang kita tengok di atas muka bumi ini. Maka syaitan dia kata, kalau macam tu siapa pula ciptakan Tuhan kamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan penyelesaian untuk menjawab persoalan ini. Nabi kata apa? Fa idza balaghahu, apabila seseorang itu sampai ke tahap ini, maka falyasta'iz billah wal yantahi, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dan dihentikan persoalan ini. Dihentikan, dia sekat dan jangan layan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, itu hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, iaitu riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW menyebut, faman wajada min dhalika syai'an falyaqul amantu billahi wa rusulih. Kata Nabi SAW, maka sesiapa yang terkena seperti itu, maksudnya dia mendapati persoalan-persoalan yang timbul dalam pemikirannya seperti itu, maka hendaklah dia ucapkan amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan juga rasul-rasulnya. Itu doa dia. Maka doa bagi mereka yang terkena was-was ni, terutamanya dalam aspek keimanan, terutamanya dalam bab beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena ucapkan amantu billahi wa rusulih. Perkataan mudah tuan-tuan dan puan-puan, tapi perlu kita sebutkannya dengan penuh penghayatan. Ya, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yakni beriman tentang kewujudannya, beriman tentang kekuasaannya, beriman tentang dia bebas daripada segala sifat kekurangan, dan beriman tentang bahawa dia tidak menyerupai mana-mana makhluk dan tidak ada makhluk yang boleh menandinginya. Ya, wa rusulihi, dan juga beriman terhadap para rasul yang dia utuskan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, itu antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terdapat dalam satu asar, ya, terdapat dalam satu asar yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh seorang tabi'in berkenaan perkara tersebut, ya, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh seseorang yang terkena penyakit tersebut ataupun terlintas dalam pemikirannya sehingga dia menimbulkan persoalan-persoalan yang disebutkan tadi, maka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ajarkan supaya seseorang itu membaca huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, Ibn Abbas suruh orang itu baca, ya, suruh orang itu baca ayat ini, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya dialah yang awal dan dialah yang terakhir, dialah yang zahir dan dialah yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Itu Allah Azza wa Jalla, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, jadi
untuk mengubat ataupun merawat penyakit was-was yang ada pada seseorang itu antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama cuba usaha menghimpunkan berdasarkan dalil-dalil itu supaya dapat merawat, menjadi orang kata apa, sebagai ikhtiar, sebagai usaha untuk merawat seseorang yang tertimpa penyakit was-was ini. Antara yang disebutkan oleh para ulama ialah yang paling utama dan yang paling utuh senjata untuk melawan syaitan adalah tak lain tak bukan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling kuat senjata kita untuk melawan makhluk ini. Ya, kerana syaitan ni selalu datang untuk membisik dan juga menghembuskan was-was kepada manusia. Oleh sebab itu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala amatlah penting dalam usaha untuk mengekangkan ataupun untuk menghindari daripada penyakit tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis Uthman ibn Abil As, ya, kata dalam hadis Uthman ibn Abil As atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna asyaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaka syaitanun yuqalu lahu khinzib fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi minhu wathqil ala yasarika thalatha qala fa fa'altu dhalika fa azhabahu Allahu anni. Uthman ibn al-As radhiyallahu anhu beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan ni dia mengganggu aku sehingga terhalang aku untuk membaca di dalam salatku, ataupun dia mengacau aku, ya, membisikkan hasutannya itu sehingga aku susah nak baca dalam salat aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib. Itulah syaitan yang dipanggil ataupun yang dinamakan dengan gelaran khinzib. Ya. Kata Rasulullah, fa idza ahsastahu fata'awwadz billah. Apabila kamu rasa perkara-perkara tersebut, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kamu hembuskan ke kiri kamu sebanyak 3 kali. Ya, hembus ke kiri sebanyak 3 kali. Kata Uthman ibn al-As, fa fa'altu dzalika fa azhabahu Allahu anni. Maka aku pun buat demikian dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan was-was tersebut daripada aku. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk menghadapi hembusan-hembusan ataupun talbis iblis ataupun waswas syaitan tadi ini adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla juga menyebut di dalam Al-Quran, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan hendaklah kamu berkata, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi ini sebagai lafaz doa yang kita boleh baca ketika munculnya ataupun ketika datangnya was-was, sama ada di luar solat ataupun dalam solat. Maka kita baca, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Ya, minta jauh daripada Allah, minta jauh daripada syaitan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW selalu membacakan doa, kita boleh amalkan supaya Allah Subhanahu wa taala teguhkan iman kita, kuatkan pendirian kita dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan ajaran Islam, iaitu antara lafaz doa yang masyhur yang kita semua tahu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala
teguhkan hati kita dan tidak terpengaruh dengan was-was syaitan tersebut. Itu yang pertama. Doa adalah senjata utama untuk kita berhadapan dengan segala kesusahan, terutamanya musuh Allah Azza wa Jalla dan musuh kita semua, iaitu syaitanir rajim. Itu yang pertama. Yang kedua, antara ajaran ataupun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita ni dapat berhadapan dengan was-was tersebut, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kita kena bersikap tidak peduli terhadap was-was tersebut. Maksudnya abaikan. Kalau timbul persoalan-persoalan yang mengarut seperti itu, maka kita kena abaikan. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyasta'iz billah wal yantahi." Hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dan dia hentikan. Dia hentikan persoalan-persoalan yang timbul tersebut. Jangan layan, stop, jangan duk layan lagi. Maka dia kena abaikan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana jika dia lagi layan perkara tersebut, maka akan menyebabkan dirinya itu menjadi berlarutan dan dia akan timbul lagi persoalan-persoalan lain yang lebih dahsyat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, kata Al-Maziri rahimahullah tentang was-was yang datang itu, beliau kata, "Walladhi yuqalu fi hadzal ma'na anna al-khawatira ala qismain." Apa yang lintas di pemikiran kita itu ada dua jenis, kata beliau. "Fa ammal lati laysat bimustaqirrah wala ijtalabtaha wala ijtalabatha syubhah turi'at." Dia kata, kalau sesuatu lintasan tersebut dia bukan perkara-perkara yang kekal, dia hanya terlintas saja dan bukan datang disebabkan syubhah ataupun keraguan-keraguan yang dilontarkan seseorang kepadanya, maka itu insya-Allah boleh dihalau ataupun boleh dihentikan seperti itu saja. Tapi kalau seseorang itu dia tertimpa syubhah dengan dakwaan-dakwaan yang lain, seperti ada orang lain dakwah dia ataupun menyeru dia kepada perkara-perkara yang sepatutnya dia kena kembali kepada Al-Quran, mencari dalil, mencari hujah, maka dia kena lakukan. Jadi sebab itu kata para ulama, syubhah ni adalah dapat dihilangkan dengan ilmu yang benar, dan ilmu yang benar mestilah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas tuan-tuan dan puan? Baik, itu antara yang kedua. Yang ketiga adalah kita kena memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana syaitan ni dia akan datang mengganggu sesiapa yang hatinya lalai, hatinya kosong daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita tidak memenuhkan hati kita, tidak mengisi hati kita dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka syaitan akan mengambil tempat. Bila syaitan mengambil tempat, maka timbullah pelbagai perkara yang menyebabkan iman kita lemah, ibadah kita kurang dan seumpamanya. Sebab itu dengan berzikir kepada Allah, Allah menyebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, iaitu orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka itu dengan berzikir kepada Allah. Yani orang-orang yang beriman ni adalah hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang yang tertimpa was-was tadi mestilah dia kena sedar dan dia bersabar. Terutamanya kita tengok kadang-kadang ada orang tertimpa penyakit was-was. Ketika dalam solat dia, ketika dia nak ambil wuduk, kadang-kadang dia ambil wuduk berulang-ulang kali, dia angkat takbir berulang-ulang kali. Maka yang ni kita kena ambil tahu bahawa kata para ulama, dia mesti bersabar dan terus mencuba. Itu kerana apa? Kerana itu adalah salah satu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berusaha melawan ujian tersebut, yakni berhadapan dengan ujian tersebut, melawan musuh Allah Azza wa Jalla iaitu syaitan, itu sudah pasti dia akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Sebab itu kata Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullah, beliau mengatakan dawaul waswasah ay ya'taqida anna dhalika khatirun syaitani wa anna iblis huwa alladhi awradahu alayhi wa annahu yuqatiluhu fayakunu lahu thawabul mujahid li'annahu yuharibu aduwallahi fa idza istash'ara dhalika farra anhu. Maksudnya kata beliau, ubat bagi penyakit was-was ini adalah dengan beriktikad
bahawa ianya adalah godaan syaitan, dan sesungguhnya iblis dialah yang sedang dibawa dan sedang diperangi, dan baginya pahala orang yang sedang berjihad kerana sedang memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia merasa was-was, maka dia akan menghindarinya. Yani kalau orang itu dia usaha terapkan keyakinan dia bahawa itu adalah godaan syaitan, maka dia lawan, insya-Allah dapat pahala. Dia yakin perkara tersebut, insya-Allah was-was itu sedikit demi sedikit akan hilang, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kelima, yang terakhir yang saya boleh bagi untuk kita sama-sama menjadikan suatu usaha ataupun ikhtiar untuk merawat penyakit was-was adalah mempelajari tata cara ibadah yang sahih. Mempelajari tata cara ibadah yang sahih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan adanya ilmu pengetahuan yang sahih, maka insya-Allah ibadah kita yang kita lakukan tanpa ada was-was, tanpa ada keraguan padanya. Sebab itu antara cara yang dilakukan ibadah sebagai contoh, orang yang duk hafal lafaz niat, usolli sekian-sekian. Sebab apa? Kerana dia menganggap kalau tak baca lafaz niat itu tak sah. Ya, sedangkan sunnah Nabi SAW ni semua kata para ulama, niat itu tempatnya di hati, iaitu kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu itu sudah pun menjadi niat. Tapi kalau dia nak susun perkataan usolli dalam hati dia, dalam masa yang sama dia tengah angkat takbir, melakukan dua perkara dalam satu masa, itu sangat sukar, maka payah bagi dia. Sedangkan kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi, mana boleh takbir Allahu Akbar dengan mat, terutamanya takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram tidak boleh bertakbir dengan mat, dengan panjangkan, dia mesti kena Allahu Akbar. Yang dibolehkan oleh Imam An-Nawawi untuk memanjangkan mat hanya takbir selain takbiratul ihram, iaitu takbir intiqal, ya, takbir pindah daripada rukun. Tapi bagi orang yang nak niat dia sebut Allahu Akbar. Bagi Imam An-Nawawi, cuba cek dalam kitab Al-Azkar, beliau kata tak sah solat macam tu, beliau katalah. Tapi itu salah satu pandangan beliau, wallahu a'lam. Jadi kena berhati-hati juga kalau bagi kita untuk melakukan ibadah yang sahih ni, belajar tata cara untuk beribadah dengan ibadah yang sahih, insya-Allah kita akan bebas daripada penyakit ataupun perasaan was-was tersebut. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita agar kita terselamat daripada godaan syaitan yang menyebabkan kita was-was sehingga menggugat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi doa yang berkaitan dengan tajuk kita adalah amantu billahi wa rusulih. Ya, aku beriman kepada Allah dan juga rasul-rasulnya, iaitu doa bagi mereka yang berasa was-was tentang keimanannya, berkaitan dengan imannya. Selalu dia menyebutkan perkara tersebut dan jangan dilayan apabila timbul persoalan-persoalan yang mengarut dalam pemikiran dia. Wallahu taala alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.